Assalamualaikum, 15 Februari 2024. Okey, kita cerita sedikit tentang berita di Ukraine. Kenapa kita dapat sedikit saja berita tentang Ukraine? Kerana sekarang Rusia dah tahu menggunakan macam mana nak melemahkan FPV drone Ukraine yang meluas, alat untuk jamkan drone Ukraine. Kerana Ukraine sekarang banyak menggunakan drone dengan askar Rusia yang membawa backpack yang membawa alat jamming bersama-sama. Dan alat ini berjaya untuk jamkan drone Ukraine dari jarak beberapa ratus meter. Dan ini yang membuatkan Rusia makin marah. Dari Dima Military Channel berita Ukraine menggunakan banyak drone ini di Avdiivka dan FPV footage di Krinky, Dnieper River. Ukraine menggunakan dengan banyak di mana-mana sahaja. Dan beberapa minggu ini kita lihat Ukraine mengganas dengan FPV drone. Tapi semuanya berakhir 2 hari ini semuanya berakhir dengan Rusia dah tahu cara untuk mengalahkan taktik Ukraine yang baru ini. Maaf teman-teman, perang dunia ini sekarang semakin perang dunia sekarang makin berubah dengan dua kuasa besar cuba memperbaharui upgrade senjata senjata mereka dan upgrade kelemahan senjata mereka. Ini semua kita kena belajar teman-teman. Kita kena lihat, kena belajar. Sebab tu saya suka berita tentang perang Ukraine ni, kerana saya nak melihat sesuatu senjata yang baru yang dunia hasilkan. Jadi taklah kalau satu hari nanti saya berhadapan dengan situasi macam ni, saya taklah terlalu daif. Kerana saya tahu di Avdiivka bukan saja drone Ukraine, Rusia jamkan, malah Starlink terminal Rusia hancurkan. Starlink terminal Rusia jamkan. Dan ada berita mengatakan askar Ukraine berada di Avdiivka keluar berperang, dan askar yang muda ini terlalu muda lah. Sebab itu Ukraine menghantar askar mereka yang terbaik untuk membantu askar muda-muda ini. Zelensky nak mempertahankan Avdiivka seperti masa yang sama tahun lepas. Tahun lalu di Bakhmut. Di bulan yang sama di Bakhmut. Cuma beza tahun lalu Ukraine mempunyai senjata yang banyak. Tapi sekarang Ukraine bukan hanya kekurangan senjata terbaik, malah askar juga mereka kurang. Sebab tu sekarang Rusia terlalu gembira apabila Ukraine mengambil keputusan untuk menghantar askar mereka terbaik di Avdiivka. Rusia terlalu gembira kerana dia dah berjaya mengumpulkan askar terbaik Ukraine di Avdiivka. Dan rupanya Avdiivka ini bukan senang Rusia nak tawan, kerana ia dah dijadikan markas untuk Ukraine bertahan dari 2014. Bukan baru dan mempersiapkan Avdiivka dari 2014 seperti Bakhmut, dengan campur perumahan, industrial factory zaman Soviet Union, dan banyak bangker bawah tanah dan gudang senjata dan gudang makanan Ukraine di bawah tanah. Nampak macam mana mereka menyiapkan Avdiivka ni. Dan yang saya cerita sedikit ketika di Bakhmut bila Rusia dah kepung, askar Ukraine yang dikepung tak mendapat bekalan makanan dan senjata dari luar, tapi mereka menggunakan senjata Soviet lama yang disembunyikan dalam lombong bawah tanah yang berjumlah berjuta. Mereka dah simpan senjata ni, senjata zaman Soviet. Inilah taktik US yang kalau anda ingin tahu. Dan brigade Ukraine dari Zaporozhia telah diarah ke Avdiivka untuk membantu untuk mempertahankan Avdiivka. Dan brigade Bradley dan Leopard 2 Jerman juga sedang membantu Ukraine di Avdiivka on the way.
Dan semua ini Zelensky lakukan untuk memberi sesuatu kemenangan untuk hari lahir perang ini 24 hari bulan Februari 2024. Jadi dia nak memberikan sesuatu. Jadi lepas ni kalau dia berjaya, jatuhlah duit macam seperti hujan daripada US dan ally. Sebab itu Rusia tidak akan memberikan peluang kepada Ukraine. Dan banyak orang dah beritahu memang Zelensky tidak akan berjaya. Dari Vladimir Zador dari Rusia side berkata Ukraine sekarang mengarahkan banyak brigade mereka ke ADFK dan senanglah Rusia akan mendapatkan Rovotino. Apabila Zelensky dia ke arah sesuatu tempat mementingkan ADFK, jadi dah tempat lain dah macam longgar lah. Jadi senang-senang lah sekarang Rusia akan dapat Rovotino selepas ini. Kerana Ukraine fokus kepada meat grinder Rusia di ADFK. Dan kita lihat ada askar artilleryman Ukraine tidak tahu menggunakan artillery kerana Zelensky hanya tangkap sumbat. Dan askar Ukraine yang pergi berperang dengan artillery, mereka pergi dengan 50 orang dan balik hanya beberapa orang sahaja yang tinggal. Kerana Ukraine di parlimen juga sedang membuat undang-undang baru dengan lelaki bawah 27 tahun kena pergi berperang untuk Ukraine. Dan ini adalah summary daripada orang dalam Pentagon. Orang ni orang kuat Pentagon lah. Dia beri summary artillery shell mereka yang terbaru pengeluaran dengan US telah berjaya boost pengeluaran shell mereka dari 14,000 ke 28,000 sebulan. Syabas US. Dan Ukraine perlukan 6,000 shell sehari. Maknanya apa yang Ukraine gunakan sekarang, pengeluaran US hanya 10 hari sahaja Ukraine dapat gunakan. Maknanya tak cukup lagi boost teman-teman. Tak cukup lagi boost, nak bagi Ukraine lagi, nak bagi Israel lagi, nak serang Houthi lagi, tak cukup teman-teman. Kalau kita cerita air defense missile lagi teruk. Berilah berapa saja duit kepada Ukraine. Dan masalah utama yang dihadapi US adalah pengeluaran senjata. Okey, kita cerita sedikit pasal Gaza. Beberapa jam lepas Mahmud Abbas buat statement di Qatar. Mahmud seperti security ally dengan Israel. Jadi Abbas mengarahkan Hamas submit balik apa yang Hamas nak, kerana apa yang Hamas minta Israel tak setuju. Jadi Abbas tidak mengambil berat apa yang Hamas buat di Gaza. Dia hanya mengikut telunjuk Israel. Dan Al-Qassam seperti biasa, Israel Army telah menembak Israel Army dan tank dari jarak dekat di Khan Yunis. Dan di Khan Yunis tidak ada penduduk yang tinggal di sana. Dan kita clear yang Al-Qassam menyerang Israel di tempat yang tidak berpenduduk. Jadi yang membunuh kawasan orang awam adalah Israel. Dan Israel berhenti menghantar delegasi ke Egypt. Ada sebabnya selepas ini. Dari Arad Bigati, Brigade Elit Israel menolak untuk mereka dihantar balik ke Gaza kerana mereka tahu kalau mereka dihantar mereka akan menjadi mangsa dan tidak ada sesiapa akan membantu mereka daripada belakang. Sebab tu mereka menolak untuk pergi ke West Gaza. Dan kita tahu teman-teman, Egypt dah join BRICS kan bulan lepas. Dan Erdogan pula ke Egypt untuk meeting dengan Sisi. Dan sebelum Erdogan ke Egypt, dia berkata dia ke Egypt untuk berbincang dengan Al-Sisi tentang Gaza sahaja. Dan Erdogan, ini mungkin tentang semua ekonomi dan mungkin mereka bincang tentang ketenteraan. Saya tahu banyak orang tak setuju jika Erdogan, saya kata Erdogan ni akan membantu Palestin. Banyak orang tak bersetuju, tapi saya masih mendoakan. Kerana kita harus mendoakan, membuka hati mereka
Bukan kerana saya saya masih mendoakan teman-teman, negara-negara macam ni yang hanya boleh membantu Palestin. Sebab tu saya masih berdoa. Saya tahu banyak orang tak bersetuju. Tapi anda kena ingat, Erdogan sekarang tertekan teman-teman. Tiap-tiap minggu dekat Turki tu orang tunjuk perasaan dan sampai menjerit. Kami nak darah. Yahudi kami nak darah. Kami dah tak kira lagi. Tiap-tiap minggu dekat negara mereka ada tunjuk perasaan. Jadi dia sebagai pemimpin, mana dia boleh tahan? Dia mesti lakukan sesuatu. Dan saya masih tak putus doa saya untuk itu teman-teman. Dan kita dah tak boleh nak harap siapa lagi teman-teman. Kita nak harap siapa lagi? Assalamualaikum. Jangan lupa teman-teman share. Saya nak 1,000 viewers hari-hari. Assalamualaikum. Hurrah everybody.